kasih. Terima kasih pengurusi majlis. Terima kasih pengurusi majlis yang dikasihi Saudara Alex, ahli-ahli yang berhormat, Kuih Lai Peng, Raja Hao. Terima kasih banyak yang datang dari dekat dan jauh malam ini berada di Sandakan. Besok saya di Kinabatangan dan saya nampak ramai yang datang tengah makan. Jadi teruskan makan, jangan susah sangat. Yang penting kepada kita hari ini, saya nampak semua peringkat yang hadir. Ada biasanya, ada mantan MP-nya. Chong, ni hao, an hao, bu hao, hao. Hari ini kita sedar dan tahu pilihan raya tidak lama di Sabah. Tahun depan ada 2 negeri pilihan raya, Melaka dan Johor. Pilihan raya ini diadakan untuk pilih kerajaan. Pilihan raya ini diadakan untuk pilih pemimpin. Siapa yang boleh pimpin, siapa yang boleh takbir negeri Sabah. Yang menentukan siapa jadi kerajaan, siapa jadi pemimpin, rakyat Sabah yang menentukan. Jadi kita kena hati-hati dalam kita memimpin. Saya ingat semua sudah cakap, air, elektrik, jalan raya, sekolah, ya. Cuma saya melihat hari ini 5 tahun GRS Perintah Sabah, tidak ada air, tidak ada elektrik, jalan lubang, Datuk Sapi punya salah. Mereka kerajaan 5 tahun, mereka takbir negeri Sabah 5 tahun. Mereka yang pegang duit, saya yang salah. Bagus itu. Jadi kita rakyat Sabah kena mendengar, kena melihat, kena pilihan raya ini penting kepada kita di bumi Sabah. Saya masih ingat bila kita tumbangkan Barisan Nasional, cuma masalah GST, orang Sandakan tidak rasa. Cuma isu 1MDB, orang Sandakan tidak tahu apa 1MDB. Tapi kita mampu tumbangkan Barisan Nasional. Waktu itu Perdana Menteri Najib UMNO. Barisan Nasional di Sabah kita tumbangkan. Waktu itu Ketua Menteri Sabah Musa Aman. Kita boleh tumbangkan UMNO Perdana Menteri, kita boleh tumbangkan Ketua Menteri UMNO di Sabah pilihan raya dulu. Hari ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Ketua Menteri lain parti Gagasan AGG. Gagasan ini parti yang baru. Pilihan raya Sabah tahun 2020. Gagasan baru beranak tahun 2022. Mana ada sistem demokrasi di dunia, parti yang belum beranak boleh jadi kerajaan. Cuma di Sabah, macam mana parti Gagasan yang tidak ikut pilihan raya boleh jadi ketua menteri? Pasal apa? Bukan setakat kerana Kuala Lumpur campur tangan, tapi juga dia beli YB warisan yang ada. Ada YB warisan yang dahulu mereka undi warisan,
Tapi itu sokongan undi dia jual, dia pindah parti. Dulu warisan baju putih, sekarang tukar parti baju biru. Baju biru, baju merah, macam-macam baju dia boleh tukar. Rakyat undi mereka dengan tujuan untuk membela mereka, untuk dengar supaya ada perubahan. Banyak cerita tadi tentang air. Masalah air di Sabah ini semuanya tahu. Pasal apa tidak ada air di Sabah? Tidak ada berlaku di dunia yang jumpa duit di jabatan air 170 juta cuma di Sabah saja. Pasal itulah tidak ada air. Pasal duit yang dijumpa, air tidak ada. Pasal apa? Rasuah. Tapi jauh penting rasuah daripada itu ialah perpecahan orang Sabah. Kalau orang Sabah berpecah, Kuala Lumpur senang pegang mereka. Tapi kalau Sabah rakyatnya berpadu bersatu, saya yakin kita boleh mengubah keadaan politik bukan hanya di Sabah, di negara Malaysia. Pasal apa Sarawak? Kuala Lumpur dengar. Apa dia minta, Anwar bagi. Tapi Sabah minta, man lah ya. Mama lah ya. Mama lah ya. Bagaimana kita melihat ini keadaan kebenaran dia? Pasal orang Sabah berpecah-pecah. We are divided. Kelvin, okey. Kelvin dia datang lambat sikit pasal dia ada dinner. Saya beritahu dengan dia ada dinner malam Hokkien punya. Kau pergi hadir sana, kasih tunjuk muka supaya hadir ada satu dinner. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya harap kita tidak kira bangsa dan agama. Tidak ada pemimpin di dunia orang Islam di dunia, bukan di Pakistan, bukan di Indonesia, bukan di mana-mana tempat yang bagi Christmas untuk orang Kristian. Cuma warisan saja, tambah satu holiday kepada orang Kristian di Sabah ini. Tidak di Pulau Pinang, tidak di Selangor, tidak di Kuala Lumpur, cuma di negeri Sabah. Pasal apa kita umumkan cuti Christmas tambah satu hari? Orang Islam sudah hampir 1 minggu cuti. Masakan orang Kristian tidak boleh tambah cuti 1 hari? Pasal anak dia kerja Kuala Lumpur, kerja Hong Kong, kerja Singapura, mau balik tengok nenek, tengok mama. Itu keluarga boleh pecah-pecah pasal kerja Sabah tidak ada. Jadi kita tambah 1 hari supaya dia boleh balik tengok dia punya mama, dia punya nenek, keluarga dia. Itu yang dinamakan family bonding. Keluarga mesti jangan lupa, mesti rapatkan mereka supaya anak boleh nampak dia punya nenek, anak boleh nampak dia punya mama dan bapa dia. Penting kepada kita. Kerajaan yang pertama meluluskan sijil sekolah Cina UEC ialah Parti Warisan Sabah. We recognize the Chinese school certificate dia. Bukan 1M di Pulau Pinang, bukan di Selangor, bukan di Melaka, bukan di Negeri Sembilan Antini Loh. Yang bagi iktiraf sijil UEC ialah Parti Warisan Sabah, bukan Congkakiat, bukan Pairit Kitingan, bukan Jeffrey Kitingan. Apa arti dia? Tujuan kita satukan rakyat Sabah. Dahulu kerajaan warisan, orang Cina ada 4 menteri. Stephen Wong, Christina Liu, siapa lagi? John Wong, sampai saya tengok Frankie Poon.
juga menteri, 4 menteri yang ada. Sekarang tinggal berapa menteri dia? Tapi menteri sekarang pun tinggal 2, tapi apa kementerian dia pegang? Dan bayangkan keadaan kita supaya kita perintah Sabah adalah merupakan negeri berbagai bangsa anutan agama. Betul tak? Ini negeri bukan Bajau punya. Ini negeri bukan KDM punya. Ini negeri semua rakyat Sabah, KDM, Bajau, Cina. Ini tempat kamu punya tanah ini. Betul tak? Pasal itu penting kepada kita. Pilihan raya kali ini cukup penting. Tapi saya bimbang. Kadang-kadang bila sampai pilihan raya, yang dia pikir bocena. Wah. Mau pikir duit. Ada duit, ada undi. BN bagi 500, dia pikir lagi, nanti dulu. BN bagi 1.000, hidup BN. Tukar baju biru. Pasal apa? Pasal duit. Kita kena ada ubah pemikiran kita, thinking kita, change strategic mind kita selaku manusia. Pilihan raya ubah pemimpin, pilihan raya ubah kerajaan, supaya kehidupan kita, anak kita jauh baik daripada apa yang kita rasa hari ini. You can never change your life, you can never change the future of Sabahan kalau kita tidak ubah pemikiran kita. We must think. Change of government is very important, penting. Pasal kalau kita fikir pasal duit saja, RM500, RM1.000, mana boleh selesai air disenggakan. Betul tak? Tapi saya tahu masyarakat Cina dia bagus. Tapi setengah-setengah kawasan, pasal banyak orang kampung yang susah. Pasal apa? Pasal ini yang saya beritahu. Sabah negeri yang paling kaya di Malaysia. Kaya dengan kayu balak, kaya dengan kelapa sawit, kaya dengan minyak, kaya dengan gas, kaya dengan emas, kaya dengan ikan, kaya dengan rasuah. Sabah. Sabah negeri yang kaya, tapi dia punya rakyat miskin. Oh, Haji mau jaga rumah kita jaga. Apa rumah yang kau mau jaga? Sedang penghuni rumah di Sabah paling miskin di Malaysia, 8 daerah tercatat dalam sejarah yang banyak daerah 8 miskin di Sabah. Bukan di Selangor, bukan di Pulau Pinang, bukan di Kedah, bukan di Perlis, tapi di Sabah. Semenanjung tidak banyak, Kuala Lumpur tidak ada banyak minyak, Putrajaya tidak ada gas, Putrajaya tidak ada emas, Putrajaya tidak banyak kayu balak, Putrajaya tidak banyak kelapa sawit. Sabah banyak. Tapi kenapa kita miskin, mereka kaya? Jalan raya tidak berlubang. Kita punya jalan raya berlubang. Kita punya air tidak ada, mereka tidak putus air. Kuala Lumpur tidak padam elektrik, Sabah padam-padam elektrik. Tapi negerinya kaya. Why? Pasal itu bukan hanya Kuala Lumpur, the leaders in Sabah to be blamed. Rakyat kena fikir pilihan raya ini cukup penting. We have to change for the better. Pilihan raya ini cukup penting bagi kita. Bukan hanya pastikan kita mau pilih YB, kita mau pilih parti,
Tapi kita mau pilih mana satu pemimpin, mana satu parti yang boleh satukan rakyat Sabah. Betul tak? How can we unite the Sabahan? PBS dulu dari Presiden Timbalan Presiden Setiausaha Agung Majlis Tinggi, banyak orang KDM. Star Jeffrey Ketingan, timbalan dia, Setiausaha Agung dia, penerangan dia KDM. Aku dari atas KDM sampai bawah KDM. Parti apa itu? Presiden UMNO bukan orang Sabah. Presiden PKR bukan orang Sabah. Taeko DAP bukan orang Sabah. Betul tak? Betul. Tapi warisan Presiden orang Sabah, timbalan KDM, their liking, naik Presiden Jun Wong, naik Presiden orang Brunei, Dr. Daud Setiausaha Agung dia orang dusun. Paling banyak campur-campur sampai si Kelvin Tan Majlis Kelvin Tan pula. Kelvin Choma. Majlis Tinggi, Supreme Council member yang ada. Kita kongsi-kongsi. Pasal itu bila kita jadi kerajaan, mesti kongsi. Jangan dia banyak makan, kita lapar. Betul tak? Jangan Kuala Lumpur dia punya sekolah simen, Sabah punya sekolah papan. Jangan Kuala Lumpur sekolah dia banyak air, ada elektrik, kita punya tandas tidak ada air. Saya pergi Long Pasir, saya tanya sekolah, ini anak-anak tandas tidak ada masa saya ketua menteri. Mana dia mau buang air? Dia pergi hutan. Bayangkan, kita merdeka berapa tahun, sekolah siapa yang urus? Kuala Lumpur. Tahun ini saja Kuala Lumpur luluskan belanjawan 56 bilion. 56 bilion untuk sekolah seluruh Malaysia. Tapi belanja banyak mana? Sekolah mereka tinggi-tinggi, ada simen, ada elektrik, kita ada tablet, mau pakai komputer, tapi tidak ada connection dia. Betul tak? Saya dari Sandakan pergi Tawau 3 bulan lalu, kempen sana kempen sini. Dari Sandakan pergi Tawau 5 jam. Sampai Sandakan ada G4. Sampai border checkpoint ada G3. Sampai Gungung tidak ada G. Yang saya nampak poster GRS saja ada. Lain tidak ada. Tapi kita merdeka berapa tahun? Lain tidak ada. Kemana kita? Orang Sabah penting bagi kita. Kita kena susun dengan secara baik supaya pastikan bekalan air yang ada di Sabah ada jangka pendek. Anak kita UMS, universiti, sana punya universiti pelajar dia 7,000. Baru-baru ini UMS mau mandi tidak ada air, mau pergi tandas tidak ada air. Mana boleh pakai mineral water, mahal. Betul kan? Dia sekolah mau pergi tandas mineral water aja. Pergi mana kita punya anak-anak? Antar surat AJJ tidak layan, mau jumpa ketua menteri tidak dapat. Dia teriak sana teriak sini, demonstrasi anak sekolah universiti. Bila demonstrasi, polis tangkap, 3 jam siasat. Buat apa mau siasat? Buat apa mau tanya? Ini anak sekolah universiti tidak cakap banyak, dia mau air saja. Anak mau air, tahan. Ini kerajaan GRS, Gabungan Rasuah Sabah. Betul tak? Bukan gabungan rakyat Sabah, Gabungan Rasuah Sabah. Dia mau saman saya, saman. Saya akan cari bukti dia, banyak bukti dia. Ya, itu tanah, mana ini tanah ini? Ini mineral, mana dia? Minyak, mana dia?
Bukan tidak ada bukti. Warisan 20 bulan kita jadi kerajaan, bukan 5 tahun. Ada kes rasuah ke? Saya dah ambil tanah ke? Saya dah ambil kayu balak ke? Saya dah ambil projek Pen Borneo ke? Mana ada kes? 20 bulan kita perintah. GRS perintah sekarang bukan saja ambil tanah, resmi sana, resmi sini, pecah tanah. Wah, bukan main, paling banyak program pecah tanah GRS, tapi mau pilihan raya dekat bagi pecah tanah. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormati sekalian, this election is very important. Kita kena fikir dengan baik, jangan pecah-pecah. Masa tidak ada air, masa tidak ada elektrik, masa jalan berlubang, ada yang ternyelok datang pergi sendakan kan? Tidak datang. Ada Zahid datang ke pergi sendakan, musim air tidak ada. Ada Anwar datang ke pergi sendakan masa lampu padam-padam. Tapi kalau pilihan raya bubar, mereka datang. Pagi datang, tengah hari datang, malam datang. Datang pasal apa? Musim kamu susah, mereka tidak datang. Tapi bubar dewan, Sabah penuh dengan dari Kuala Lumpur. Menteri-menteri datang. Pasal apa? Pasal mereka susah. Bukan susah duit, susah undi. Pasal undi siapa yang pegang? Kamu yang pegang, kamu punya tangan yang akan undi pilihan raya kali ini. Jadi penting kepada kita orang Sabah mesti fikir pilihan raya kali ini, bagi tahu anak-anak kita 18 tahun otomatik jadi pengundi, dan mereka ramai. Pastikan anak saya bukan mau fikir saya punya masa depan, kita mau fikir masa depan anak-anak kita, supaya mereka kehidupan jauh baik daripada apa yang kita rasa hari ini. Bayangkan hari ini Sabah masih ada minyak, masih ada gas, masih ada kita mampu bayar cukai. Besok kita tidak ada minyak, tidak ada gas. Apa ingat ini Kuala Lumpur boleh tengok sama kita kan? Sedang sekarang pun kita berhadapan dengan berbagai masalah. Sekolahnya, hospital. Di Sandakan kalau ada orang sakit jantung, tidak ada doktor yang boleh bedah jantung Sandakan. Mau antar KK, pergi KK 5 jam. Tengah jalan kalau antar naik kereta, mati ya. Wah. Mana ada doktor jantung di Sandakan, ditahu di Keningau. Saya bersuara di parlimen. Bila suara di parlimen tidak dengar. Besok kerajaan kita akan wujudkan Kementerian Kesihatan di Sabah. Kita tidak boleh bergantung dengan Kuala Lumpur. Tidak boleh gantung dengan Kuala Lumpur. Mana hanya kita bergantung dengan hospital Sandakan. Kenapa di Kota Kinabalu boleh ada Gleneagle? Kenapa Kota Kinabalu ada GMC? Kenapa di Kuala Lumpur banyak KPJ, hospital yang kerajaan Selangor boleh buat, masakan kerajaan Sabah tidak boleh buat hospital untuk orang Sabah. Anak kita besok dia belajar perubatan, medicine. Mau cari kerja tidak ada Sabah, pergi Kuala Lumpur, pergi Singapura. Besok kerajaan kita buka hospital, anak kita tidak payah keluar Sabah, kerja di Sabah ini. We have to have the plan. Kita kena ada rancangan. Pasal itu kita kena fikir. Jangan hanya fikir mampu buat kerja dengan baik. Planning must be done. Change must be done. Ini penting kepada kita. Bukan hanya contoh sekolah. Sekolah tidak ada tandas, sekolah masih papan ada. Besok kita kerajaan, saya akan pastikan kita ada Kementerian Pelajaran di Sabah ini. Pasal apa Kementerian Pelajaran?
Kita mau supaya anak kita ada sekolah dia. Satu, jangan nanti besok macam ini anak kita Zahra meninggal dunia. Mana ini anak ini? Datang polis keke tidak ada bunyi. Datang doktor siasat tidak tahu apa. Antar dari KL. Datang doktor dari KL, siasat dia. Dia punya tangan patah, dia punya kaki patah, dia punya ada tanda belakang. Itu 3 bintang Bukit Aman punya pegawai polis beritahu ada kes buli. Tapi sekarang inquest pula ada. Kenapa inquest lama-lama? Itu budak sudah mati, bukan buli, it's a murder. Betul tak? Kenapa lambat? Kenapa kasih lambat? Wah, bukan main loh. Tidak boleh cakap. Itu ada inquest sana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dia, itu mau tanya, itu saksi sudah berapa kali itu Bukit Aman tanya. Sudah berapa kali polis tanya orang yang sama. Betul tak? Iya. Oh, mama lah ya. Ini kadang-kadang saya nampak, saya tahu pasal saya sudah masuk politik 36 tahun. Saya pun buat silap ikut Barisan Nasional 30 tahun. Saya tahu saya silap, tapi sekarang kita perbetulkan kesilapan kita. Saya akan bagi tumbang Barisan Nasional di Sabah. Kita akan kasih mati Barisan Nasional di Sabah. Kalau Mahathir boleh kasih mati Barisan Nasional, kalau dahulu Anwar Ibrahim boleh kasih mati Barisan Nasional, kalau dahulu Tunku Razali boleh kasih mati Barisan Nasional, masakan saya tidak boleh kasih mati Barisan Nasional? Betul tak? Kenapa tidak boleh? Dorang boleh, kita tidak boleh. Ya? Kita kena fikir secara bijak. Kalau Kelantan pas perintah 60 tahun. Pas perintah 60 tahun. Kalau UMNO perintah Johor 60 tahun. Kenapa warisan tidak boleh perintah Sabah? Boleh tak? Dulu Pairin perintah 10 tahun. Dulu Haris perintah 10 tahun. Dua parti boleh perintah 20 tahun. Tapi parti Sabah, ini kali pilihan raya, kita mesti rakyat Sabah buat kepetapan. Boleh. Jangan kau tim sama KL. Kau tim. Betul kan? KL dia perintah persekutuan boleh. Pasal kita parlimen 25 kursi saja. Sana ada 165. Siapa kerajaan sana, kita terpaksa sokong. Pasal kita 25. Tapi Sabah kita punya kursi, bukan KL punya kursi. Dari Perlis sampai Johor, dari Perlis sampai Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu, Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Melaka, mereka banyak kursi, hampir 700 Dewan Undangan Negeri. Kuala Lumpur sudah hampir 700 Dewan Undangan Negeri. 700 Dewan Undangan Negeri. Ini pilihan raya Sabah, kita punya kursi cuma 73. Kuala Lumpur Semenanjung sudah banyak kursi 700 lebih. Ini mau datang pergi Sabah, mau ambil lagi kita punya 73. Iya. Boleh tak? Tidak boleh. Betul. Kita kena fikir. Pasal kalau kita bagi kursi sama Kuala Lumpur, parti Kuala Lumpur, dia tidak dengar apa Sabah punya suara. Dulu Frankie pun, dulu DAP, dulu UMNO saya cakap dia tidak dengar. Pasal apa? Bos sana presiden. Wah, Christina Liu, saya lantik timbalan ketua menteri. Wah, bila saya beritahu Christina, boleh kata ini Sabah punya suara, kita kena buat dasar polisi pos Sabah. Wah ya, Datuk Seri minta maaf, saya punya bos KL cakap lain, tidak boleh sokong. Apa dia ingat siapa undi dia? KL kah? Sabah punya undi kah yang bagi dia banyak? Betul. Dan ini yang kita kena fikir dengan baik, supaya ubah kerajaan ini
Bukan pasal kita mau ambil duit dia. Pasal apa kita, khususnya orang-orang susah? Pasal Sabah banyak miskin, jadi dia gunakan duit untuk beli undi kepada orang-orang kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya harap pilihan raya ini, Sabah kali ini, saya tahu saya sudah lama gelanggang politik punya. Jangan bimbang sangat. Besok kita dapat kursi 37, itu istana jangan tutup. Kalau istana tutup, saya akan saman mereka. Ada undang-undang, ya, kita boleh ada undang-undang. Malaysia 3 Perdana Menteri ubah. Mahathir hilang, Mahyudin hilang, Ismail Sabri hilang. Pasal apa? Parlimen undi tidak cukup. Mahathir resign, Ismail Sabri resign. Hari ini Thailand Perdana Menteri sudah ubah 3 orang. Undi tidak percaya. Pasal apa? Pasal dewan mereka undi tidak percaya. Kalau kita dapat 30 lebih, boleh lantik ketua menteri dia suka. Besok sidang dewan saya akan buang pasal kita ada 30 lebih undi yang ada. Boleh. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, tapi yang penting bagaimana, where do we go? Kemana kita mau bawa Sabah? Kemana kita mau bawa rakyat Sabah? We must develop Sabah. Kita punya minyak, kenapa Petronas semua kontrol? 2019 kita sudah buat keputusan Kabinet Persekutuan. 2019 kita sudah putuskan urus gas di Sabah, di Sarawak, bagi dengan kerajaan Sabah dan Sarawak. 2019. Tapi sekarang Ajiji tidak buat. Abang Joe buat di Sarawak. Besok saya jadi kerajaan, kita akan buat apa lebih baik daripada Sarawak. Kita buat kilang. Kilang apa kita mau buat? Kita mau buat tung gas, supaya restoran yang ada gas, bukan Petronas punya tung gas, Sabah punya tung gas punya. Kalau Sarawak boleh buat, kenapa kita tidak boleh buat? Kita keluar gas terbesar kedua. First is Sarawak, Sabah is number 2. Tapi minyak Sabah paling banyak dari Sarawak. Reserve minyak di Malaysia paling banyak di Sabah. Betul tak? Saya sudah bagi tahu Anwar, kalau tidak ada kuasa, itu Sulawesi punya. Runding-runding dengan Presiden Indonesia, boleh runding. Tapi boleh runding, Ajiji sama Anwar tidak ada kuasa. Yang ada kuasa tentang apa yang berlaku Sulawesi, minyak gas, Negeri Sabah, Dewan Undangan Negeri. Saya sekarang ketua pembangkang. Besok saya jadi ketua menteri, Anwar tidak boleh buat kerja kalau saya tidak cakap. Boleh? Boleh. Tak jawab. Kamsia, ya. Doce. Penting bagi kita, this election is very important. Kena ada strategic mind. Jangan hanya pilihan raya macam hari raya. Tunggu angpau. Ayah. Ini pilihan raya bukan angpau punya. Ini pilihan raya, kita mau pilih kerajaan. Kita mau pilih pemimpin. Ini election is very crucial untuk kita punya masa depan. Ini anak-anak punya masa depan. Kau punya anak punya masa depan. The children. Besok kerajaan kita akan buka kilang. Saya sudah buka kilang buat minyak masak di Tawau. Jadi 50 orang balik dari Kuala Lumpur kerja di Tawau. Tapi di Sedapkan juga saya buat kilang minyak masak, tapi tidak jadi. Standard punya. Buat Kaningau Onsoi, tidak jadi. Pasal apa tidak jadi? Dia beli saya punya YB. Wah, ini kali dia tidak boleh beli. Ada akta anti lompat. Ada akta anti lompat. Saya juga telah ada dokumen. Besok siapa calon, dia sign.
Kalau dia lompat 10 juta dia bayar. Tidak boleh tanding nanti pilihan raya. Kita kena ada, we must 10 juta. Sekarang di Kuala Lumpur ada lompat 10 juta habis. Tanding dua kali 10 tahun pun tidak boleh tanding sudah. Ini kali kita kena fikir dengan baik. Jangan salah pilih. Choose the right leader yang ada. Jangan ini mineral water dari mana? Dari KL. Ini sirap dari KL. Ini dari mana semua ini? Piring dari KL. Ini tisu dari mana? Dari KL. Kenapa Sabah tidak boleh buat? Kenapa Sabah tidak boleh buat? Buku dari Kuala Lumpur semua kita beli. Pasal itu kita punya harga Sabah makan, cost of living tinggi. Pasal kita import KL, import Singapura, import Hong Kong. Besok kita kerajaan kurangkan import supaya harga barang turun. Bila kita kurangkan import, kita keluarkan sendiri, kita punya anak ada kerja. Bila anak ada kerja, ada duit. Bila ada duit, dia tidak miskin. Betul tak? No poverty. You must use the brand. Mana tidak boleh. Kita ada kayu balak, tapi ekspor pergi Jepun. Orang Jepun buat perabot, kita beli kita punya kayu. Ayah, socaya. Bagaimana kita mau fikir? Pasal itu penting bagi kita pilihan raya kali ini fikir untuk masa depan anak-anak Sabah. Betul. Saya sudah cakap. Wah, cantik dia punya jam, iPhone. Ini tangan yang akan undi pilihan raya. Ini tangan bukan Anwar Ibrahim punya tangan. Ini tangan bukan Zahid punya tangan. Ini tangan bukan Mahyudin punya tangan. Ini tangan bukan Hadi punya tangan. Ini tangan orang Sabah disedarkan. Jangan jual ini tangan. Undi. Boleh. Pasal itu penting kepada kita. We must make sure. Nanti besok bubar Dewan, saya akan lay out the vision and the misi. Kemana kita mau bangun Sabah ini? Dari segi industri dia, downstream, we must produce kilang-kilang downstream di Sabah untuk bolehkan anak-anak kita ada kerja di Sabah. We can do that. Saya sudah bagi tahu, saya pergi Shenzhen, pergi China, dan saya sudah runding bagaimana mau buat port di Kudat. Pasal kalau kita buat port di Kudat, China boleh buat 4 tahun saja. China punya construction, wah, so cepat, kualiti dia bagus. Kita mesti kerjasama dengan China. Boleh ya? Ini penting kepada kita. Termasuk beberapa projek inisiatif. Rancangan kita bukan setakat itu, kita perlu buat kereta api. Ya. Ini Sabah punya kereta api, laju lagi Kerabau. Kuala Lumpur punya kereta api sudah laju. Kenapa Sabah yang kaya kereta api pun tidak laju? Kemana? Public transport very poor. Public transport. Mana kita punya public transport ada di Sabah? Mau pergi KK, public transport susah. Ya. Pasal itu saya bagi tahu, ini kali pilihan raya, we want to make sure that choose the right leader. Choose the right government yang ada. Ini kali kita mau pilih kerajaan. Betul ya? Wah, ini banyak makan nanti saya ingat. Nanti dia tidak dengar saya punya ucapan. Pilihan raya kali ini very important. Cukup penting bagi kita di Sabah. Kita bukan mau pilih pilihan raya kali ini Perdana Menteri. Betul tak? Pilihan raya Sabah kali ini bukan pilih siapa Perdana Menteri. Kali ini pilihan raya Sabah kita mau pilih siapa Ketua Menteri. Betul tak? Kita mau pilih Ketua Menteri di Sabah, bukan Perdana Menteri.
Kita mau pilih orang Sabah pilih, bukan Kuala Lumpur yang pilih siapa Ketua Menteri Sabah. Kautin. Ajiji pergi KL, Anwar minta kursi. Dia yang minta Ajiji pergi jumpa dia. Dulu saya Ketua Menteri, Anwar datang rumah saya mau minta. Dulu Mahathir minta sama saya, satu kursi saya tidak bagi sama Mahathir, kosong, bersatu. Betul, tidak ada bersatu di Sabah. Anwar saya bagi, dia minta 14, saya bagi 7, menang 2. Wincis Anggang Dompok jumpa saya, minta berapa? 18, saya bagi 14, menang 1 saja. Bayangkan keadaan pada hari ini. Kali ini jangan mereka minta kursi, jangan bagi undi dalam pilihan raya kali ini. Boleh? Pasal kita mau pilih Ketua Menteri. Jangan pilih Ketua Menteri yang boleh kauting-kauting, ikut KL. Bayangkan hari ini kita boleh kongsi-kongsi, tapi kita jangan rugi orang Sabah. Jadi kita kena fikir, ini kita punya minyak 95%. Pasal itu bila kita kerajaan warisan, saya tambah 5% sales tax. Hari ini Ajiji dapat 3 bilion, 2 bilion. Siapa buat? Bukan Ajiji buat, saya buat masa kita kerajaan 20 bulan. Ya. Hadirin yang dirahmati sekalian, masa kita 20 bulan kerajaan ada Covid. Susah mau jalan. Ada lockdown, kontraktor tidak boleh jalan 20 bulan. Tapi saya mau selamatkan nyawa manusia. Saya beli emas dari China berapa juta supaya rakyat Sabah mesti hidup selamat. Saya beli vaksin dari China supaya kita boleh tolong ubat orang Sabah. Saya tidak tunggu Kuala Lumpur, pasal kita ada Kementerian Kesihatan waktu itu saya wujudkan. Jadi hadirin yang dirahmati sekalian, cukup penting kepada kita bukan mau hanya cakap, kita ada pengalaman. Saya kerja Kuala Lumpur 30 tahun, 7 kementerian. Kalau saya boleh takbir kementerian, banyak kementerian, jaga ayam, jaga telur, Kementerian Perpaduan, Kementerian Kebudayaan, Pertahanan, Information, Perumahan. Dan kali ini kita yakin kita boleh takbir Sabah sebaik mungkin. Tapi yang penting orang Sabah tidak kira bangsa, pilihan raya datang, turun ramai-ramai. Jangan tidak turun. Turun ramai-ramai, pastikan supaya kita kasih banyak undi kita kali ini. Saya yakin, saya pergi ke Ningau, saya pergi Tenom, Ketua Penerangan Pemuda Staf Jepri Kitingan sudah masuk barisan warisan punya parti. Last week 2 Supreme Council PBS dengan cawangan-cawangan dia masuk parti warisan. Supreme Council PBS, Ketua Bahagian ASMO, cawangan-cawangan AMNO, timbalan Ketua Bahagian AMNO Tawau masuk kepada parti warisan Sabah. Saya harap hari ini saya dipahamkan. Alex beritahu ada masuk, Kelvin beritahu ada masuk. Tapi masuk pastikan undi yang masuk, bukan orangnya yang masuk, tapi undinya mesti. Pilihan raya datang, Sandakan kita ambil, Tawau kita ambil, Lahdatu sempurna kita ambil. Saya yakin kali ini kita akan dapat banyak kursi daripada pedalaman. Saya yakin pasal mereka melihat, kalau dulu pilihan raya Pairin perintah 37, 39 kursi dia. Hari ini PBS cuma tinggal 7 saja. Hari ini start tinggal 6 saja. Bayangkan keadaan pada hari ini. Saya yakin, saya percaya kalau kita rakyat Sabah dapat pastikan ada perpaduan, ada kekitaan, kita boleh menang. Saya tidak mau cakap banyak pasal saya tengok dia makan udang sedap. Nanti kalau lambat makan, nanti undi pun lambat datang.
Tapi tidak datang lambat ha? Tidak ha? Boleh ha? Boleh ha? Hopefully give for the change. Make sure kita akan lay out di setiap daerah yang ada apa yang kita akan buat untuk pastikan education, kesihatan. Bagi education, saya sudah bagi maklum dengan timbalan saya, Datuk Darul Laikim. Ubah suai, mana concession kayu balak Ajiji baru bagi last year 32,000 hektar, hampir 100,000 ekar. Tidak tahu siapa dia bagi. Saya tanya Dewan Dagangan Negeri, dia tidak tahu. Jeffrey saya tanya, lain dia jawab. Inilah pemimpin Sabah Maju Jaya. Wah, bukan main. Bayangkan dia, saya sudah bagi tahu, dia beli kereta 1.700.000 satu kereta Ninja King. Flat number 4 juta. Buat apa mau belanja sampai juta-juta untuk kereta? Flat number SMJ 1. Yang duduk kereta 3 orang. Gigi, bodyguard, driver. Dia seronok. Tapi orang sendakan mau pergi KK naik kereta, kereta rosak, tayarnya pangcut, maintenance kereta rosak. Kalau duit itu dibagi untuk bagi baik jalan, orang Sabah tidak perlu 4-wheel drive. Di Singapura mana ada 4-wheel drive? Di London tidak ada 4-wheel drive. Tidak banyak. Pasal apa tidak banyak 4-wheel drive? Pasal jalannya baik, maintenance car kurang belanja. Kita di Sabah beli kereta paling banyak maintenance dia, tayarnya, observernya rosak, suspensionnya rosak. Pasal apa? Jalan tidak baik. Kita akan pastikan besok kita jadi kerajaan negeri hari ini, tahun ini saja belanja untuk kasih baik jalan 500 juta ringgit. Tahun ini saja belanja 500 juta ringgit untuk baik jalan di Sabah. Grand Kuala Lumpur 650 juta ringgit, hampir 1 bilion. Ini sudah bulan 9. 1 bilion duit untuk kasih baik jalan, tapi jalan masih berlubang. Besok kita kerajaan, saya akan jalan pergi jalan-jalan. Tanya siapa kontraktor dia, kenapa jalan ada lubang. Besok jalan masih lubang, saya akan tamatkan syarikat-syarikat ini. Change. Buat apa mau projek sama dia kalau jalan lubang-lubang? Pasal mau kauting-kauting. 20 bulan kita kerajaan, saya tidak ada kes rasuah. Dulu orang tuduh saya, riman saya, tahan saja. Mana ada kes? Pakai baju orange saya, tidur lantai 2 minggu. Jam 1 pagi tanya, jam 2 pagi tanya, wah ada 1 bilion. Buat apa kau tanya? Kau cek saya punya akaun, ada 100 juta tak? Kalau ada 50 juta bagi tahu dengan saya pun mau itu duit. Tidak jumpa rumah saya, tidak jumpa bank saya. Pasal itu kita tidak ada cash. Hari ini Ismail Sabri 100 juta jumpa, tapi pergi mahkamah pakai kot, pakai necktie. Najib Maju sudah penjara pakai kot, pakai necktie. Saya tidak ada cash, pakai baju orange. Kasih malu. Naik Presiden UMNO dulu, naik Presiden UMNO dulu, Menteri Kanan dulu di Kuala Lumpur. Masa saya dalam UMNO hero. Bila lawan BN PTI, wah. Pasal apa kita mau pecah-pecah? Jangan pecah. Senang kita dipecah menggunakan bangsa dan agama. Dan kali ini saya harap sungguh masyarakat kita khususnya Temua kerja mesti united. Chong, kawan lama, ya, semua ini, Kelvin, semua kawan-kawan lama ini. Saya harap supaya semua daripada Kota Kinabalu sampai ke Sandakan, sampai ke Sempurna. Saya yakin kali ini perubahan cukup besar. Ya, pasal apa Kuala Lumpur? Yang paling dia takut warisan. Dia tidak takut JRS. Dia tidak takut staff. Dia tidak bimbang PBS. Pasal warisan, mau perjuangkan hak Sabah dan pertahankan rakyat Sabah punya right yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, saya harap kali ini seperti yang saya katakan,
this election is very important. Pilihan raya ini kali ini cukup penting bagi kita untuk pilih ketua menteri dan pilih kerajaan yang ada di peringkat negeri Sabah. Jangan salah pilih. Saya harap semua akan turun ramai-ramai. Jangan bimbang sangat. Banyak orang mau minta calon, yang dalam meja ini, meja sana, semua mau jadi calon. Ya. Besok pilihan raya, dia punya muka tidak ada. Yang ada ini lambang punya. Warisan punya lambang. Look at warisan punya lambang. Boleh? Dan saya yakin siapa yang kita mau pilih. Pilihan raya akan datang, mau pilih Ajiji kah? Pilihan raya akan datang, mau pilih Bung Mukhtar kah? Pilihan raya akan datang, mau pilih Jeffrey Kitinghan kah? Wah, jadi kita kena pastikan siapa yang kita mau pilih supaya kita dapat tambah baik keadaan kita di Sabah ini. Bukan hanya dari segi pendidikan, bukan hanya dari segi kesihatan. Saya sudah beritahu Daryl, semua concession kayu balak yang ada, Yayasan Sabah ada 1.5 juta hektar tanah Yayasan Sabah. Sabah Sobun, Bentawasan, mana ini hasil? Saya mau itu hasil masuk kepada Yayasan Sabah. Bila Yayasan Sabah ada hasil banyak, saya akan bagi beasiswa percuma sama anak-anak kita di Sabah. Tidak kira bangsa, tidak kira agama, anak Cina kah, anak Mur KDM kah, semua bangsa, asal dia orang Sabah, kita akan bagi beasiswa percuma. Sekolah rendah PIBG, bukan tidak boleh, boleh. Pasal saya sudah tengok UMS cuma ada 7,000 pelajar. Tapi UMS Universiti berapa 7,000? Bukan budak Sabah semua. Kalau Sarawak boleh bayar hutang, kalau Sarawak boleh bayar beasiswa, masakan kita tidak boleh bayar beasiswa hutang anak-anak kita? Kerajaan warisan 2019 baru 1 tahun setengah. Saya bayar utang Musa Aman 1 bilion Barisan Nasional waktu dia ketua menteri, waktu dia pengurusi Barisan Nasional. Masakan utang BN kita boleh bayar 1 bilion, anak-anak kita mau sekolah kita tidak boleh bagi percuma. Betul kan? Tapi itu tidak akan boleh bayar beasiswa percuma kalau kita mau semua masuk poket sini. Betul kan? Pasal itu kali ini rakyat Sabah, important part must be united, berpadu bersatu. Orang Sabah, kita kena pastikan kali ini, kita mesti pastikan jangan ada rasuah. Ada rasuah susah. Saya sudah bagi amaran, siapa mau tanding, tanding. Besok saya lantik menteri-menteri, jangan minta projek. Kalau minta projek saya bagi, kalau dia paksa 50 juta boleh bagi, saya sign. Tapi dia mesti letak jawatan hari itu, tidak mau jadi menteri. Enak. Menteri bukan jadi businessman. Kita kena tolong rakyat kita untuk pastikan rakyat Sabah kita boleh ubah kehidupan dia. Saya yakin kita jauh baik daripada Sarawak. Pasal apa jauh baik desa? Sabah lagi dekat dengan Jepun. Sabah lagi dekat dengan China. Sabah lagi dekat dengan Hong Kong. Pasal itu bila saya tengok kita dekat dengan market yang ada. Pasal itu dulu bila saya takbir SFI, Sabah Forest Industry, 700,000 ekar tanah yang ditanam dengan kayu akasia. Waktu itu kayu akasia satu kayu yang paling mahal di dunia untuk buat kertas, untuk buat quality paper yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya tahu larut malam, nanti semua mau balik malam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin mudah-mudahan kali ini pilihan raya semua mesti kerjasama dan undi Parti Warisan Sabah. Boleh? Ha? Ini kali. Ya. Warisan tidak banyak duit. Kami tidak turun pergi bawah mau beli undi punya banyak-banyak.
Pasal kita bukan banyak ni, tapi kita pemimpin ada otak untuk takbir negeri Sabah. Kita ada semangat. We have the will. We know how to run the state. We know how to govern Sabah. Kita boleh mampu mentadbir Sabah jauh baik daripada GG dan GRS ini. Cuma kita minta peluang. Jangan bagi peluang dengan GRS. Mau GG minta 5 tahun lagi. Sedang sekarang 5 tahun dia perintah jalan lubang, air tidak ada, elektrik pun susah. 13 orang meninggal dunia. Banjir punya. Bukan pasal politik. Kalau kita kerajaan, kita tahu bila banjir datang 6 bulan fokus weather di dunia, kita tahu banjir akan datang. Mesti kumpul semua, Federal Department, tentera, ada lori, ada bot, selamatkan rakyat Sabah ini. Ada state government yang ada. Lepas flood ada, banjir datang, climate change berlaku, akan datang musim panas di dunia. Kebakaran di China, bakar di Amerika Syarikat. Bila panas datang, kita pastikan mesti cukup air untuk padam api. Batu sapi kadang-kadang ada terbakar, lepas itu tuduh, oh bila ada kebakaran dia buat IC. Siapa buat IC? Kita mana ada buat IC? Yang buat IC Jabatan Pendaftaran Kuala Lumpur punya, bukan kita buat. Tapi kita perlu susun dengan baik. Pastikan bila keadaan cuaca berlaku panas, mesti cukup air. Bomba mesti sediakan air. Jangan tunggu air tidak ada. Kalau tidak ada air di sungai, air laut banyak disediakan. Ini air laut pun walaupun dia masin, boleh kasih padam api yang ada. We must use our brain. Ya. Pasal itu penting kepada kita. Dan don't worry, kita ada short term masalah air kita boleh selesaikan. Long term, jangka panjang, saya sudah bagi tahu, kita akan buat dam di Kinabatangan, dam di Segama, lagi besar dari Bakun Sarawak. Dua-dua dam ini sekarang Sarawak dapat 7 bilion. Kalau Sarawak boleh buat dam, kenapa Sabah tidak boleh buat dam? Air, elektrik, hidrogen yang ada. Jadi ini yang kita penting, kita boleh uruskan dengan baik. Saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya datang, pastikan jangan lupa kita pilih kerajaan. Jangan lupa kita pilih ketua menteri, bukan perdana menteri. Dan jangan KL yang menentukan siapa kerajaan di Sabah, ialah orang Sabah yang ada undi di Sabah ini. Terima kasih banyak. Thank you very much. And I can tell you we can do the job better than them, better than JRS. Cuma kita minta kerjasama, bagi ruang, bagi peluang. We can do better than them. We can manage the economy, we can manage the finance, we can manage the resources. We go downstream. Kita kena kasih banyak kilang-kilang untuk dapat peluang kerja anak-anak kita, untuk kita kurangkan kos hidup di negeri Sabah. Cost of living is very high because semua kita import, ya. Dan ini penting kepada kita untuk pastikan urus dengan baik. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pilihan raya datang, undi parti warisan. Thank you very much.